Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, saya sambung balik video yang terakhir tentang dakwah Nabi SAW. Jadi di dalam kepentingan kewajipan dakwah ni di zaman Nabi SAW begitu ketara sekali, kerana Nabi mengetahui dia mempunyai masa hidup yang sangat pendek. Suatu ketika dia telah berbisik kepada Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha yang bila dia akan meninggal dunia, wafat. Sayyidina Fatimah menangis. Lepas tu Nabi berbisik sekali lagi ke telinga Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Fatimah ketawa. Bila Sayyidina Aisyah nampak perkara ni, dia tanya, "Wahai Fatimah, apakah yang disabda oleh Nabi?" Dia kata, "Itu rahsia aku dengan Nabi, tak boleh bagi tahu." Bila Nabi wafat, Sayyidina Aisyah tanya lagi pada Sayyidina Fatimah. Maka Sayyidina Fatimah bagi tahu, bisikan pertama Nabi bagi tahu bila dia nak wafat. Dan bisikan kedua dia bagi tahu, akulah orang pertama yang akan mengikuti jejak langkah dia, iaitu 6 bulan selepas Nabi wafat. Jadi Nabi tahu beliau akan meninggalkan umat dia dalam masa yang singkat. Jadi kenabian, kerasulan beliau di kalangan umat ni paling pendek sekali. Berbanding Nabi Nuh AS 950 tahun, Nabi Musa AS berapa puluh tahun, 100 tahun. Jadi dan coverage dia, ruang lingkup usaha dakwah dia tu yang terbesar sekali di kalangan semua rasul-rasul. Nabi adalah Nabi untuk seluruh dunia, seluruh alam, seluruh bangsa manusia, seluruh negara, seluruh zaman sampai kiamat. Tapi waktu dia hidup cuma 23 tahun tak sampai. Hidup sebagai rasul. Masa yang diizinkan dia untuk menjalankan dakwah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Coverage besar. Dan Nabi SAW waktu hidup dia tak dapat cover semua Hijaz pun dalam 25 kali safar dia tu. 10 tahun di Madinah tak dapat cover. Jadi dia gunakan sahabat-sahabat dia untuk cover Hijaz, 125 rombongan lagi. Dan dia telah bagi satu wasiat yang macam lesen besar lah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi ini lesen besar ni. Apa di satu ayat tu adalah kalimah la ilaha illallah Rasulullah. Maknanya barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah Rasulullah, maka adalah bertanggungjawab juga untuk menyampaikan kalimah itu tadi. Minimum ni. Sampaikan kalimah minimum, takkan tak boleh sampaikan. Apa lagi orang yang ada over and above, lebih daripada tu. Dia tahu rukun Islam, rukun iman, macam-macam dia tahu, maka dia lebih bertanggungjawab. Jadi tanggungjawab tu memang jelas. Nabi sendiri telah menunjukkan satu contoh. Dia telah mendidik sahabat untuk jadi contoh yang terbaik sewaktu peninggalan beliau, bila beliau wafat. Sebab tu usaha dakwah diteruskan zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan dikatakan bahawa selama 700 tahun, di zaman Khalifatul Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, di zaman Umayyah, Bani Umayyah, Muawiyah dan keluarga dia,
yang disambung dengan Khalifah Abbasiyah, keturunan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jumlah semua tu Nabi 23 tahun, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Uthman 15 tahun, Sayyidina Ali 2 tahun, Muawiyah lagi. Ya. Jadi semua tu dikumpulkan lebih kurang 700 tahun. Dalam 700 tahun ni, dakwah dilaksanakan secara diatur oleh kerajaan. Bukan individu. Dakwah nama 700 tahun ni dijalankan secara grup. Tanggungjawab menjalankan dakwah negara. Khalifah hantar rombongan dakwah. Dia bukan tentera perang. Dia pentera dakwah. Mereka diutus ke mana-mana tempat dengan pesanan berikan dakwah kepada mereka selama 3 hari. Dan kalau masa 3 hari, kalau mereka terima, ajarlah mereka Islam, bagilah mereka yang mentadbir tempat itu. Tapi kalau mereka melawan, tidak berizin kita jalankan dakwah, maka baru perangi mereka. Itu dia bukan tujuan untuk menakluki. Kalau dia menakluki, dia tak kisah dakwah tak dakwah, dia akan takluk saja, dia dapat kawasan. Tapi bukan macam tu. Islam tak buat macam tu. Jadi 700 tahun dakwah dijalankan. Dia katakan bahawa tidak ada orang dikecualikan dia menjalankan dakwah. Kecuali yang saya cakap sebelum ni, orang yang buta, orang yang tempang, orang yang sakit dan orang yang mendalami ilmu agama secara detail. Contoh seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, imam-imam besar ni lah. Mereka mendalami ilmu agama. Mereka tak keluar dakwah macam dakwah tabligh ni, macam sahabat. Mereka mendalami ilmu agama. Dan mujahadah mereka pun besar sangat-sangat. Siang malam. Seluruh hidup mereka menulis buku, mengarang buku, mendidik. Dan juga dakwah ini dijalankan oleh kemudian timbulnya kelompok-kelompok wali-wali Allah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani dipanggil Raja Segala Wali. Yazid Bastami, Junaid Baghdadi, Bishir Khafi, banyaklah nama-nama besar dalam dakwah ni. Mereka wali-wali besar dan mereka menjalankan dakwah. Dikatakan bahawa Syekh Mu'ainuddin Chisti, satu pendakwah di India, keturunan Rasulullah SAW, beliau berjalan daripada Agra di Delhi sampai ke satu tempat, lebih kurang dalam 1000 kilometer yang beliau jalan tu, 900,000 orang kafir Hindu masuk Islam. Jadi inilah aktiviti mereka, jalankan dakwah, jadi wali, mendidik, dakwah sebagainya. Jadi bagi kita yang di zaman ini, kita beruntung kerana dakwah ni secara zaman Nabi mirip sangat-sangat dengan zaman Nabi ni. Telah dimulakan kembali oleh Maulana Ilyas rahmatullahi lebih kurang 100 tahun dulu. Tahun 1920 itulah beliau dah mulakan. Mula-mula berkembang di Mewat, satu daerah di Uttar Pradesh. Kemudian dia berkembang ke India Utara. Kemudian zaman Maulana Yusuf rahmatullahi dia berkembang ke Pakistan, Bangladesh. Dan zaman Maulana Inamul Hasan rahmatullahi maka dia berkembang ke seluruh dunia. Seluruh dunia ni maknanya setiap negara sekarang ada cawangan-cawangan usahawan tabligh. Di Malaysia pun ada.
kita bermula di Malaysia ni dengan kita punya pusat dakwah kita di Menumpang di Masjid India tahun 80-an, 70-an, 80-an, awal 90-an. Kemudian kita menggunakan tempat mesyuarat kita di Surau Said Muhammad, dekat Sungai Besi tu, Kampung Said Muhammad. Di situlah kita mesyuarat. Tapi penggunaan mingguan kita masih di Masjid India. Sehinggalah kita membangun sendiri Masjid Seri Petaling. Lebih kurang tahun pertengahan 90-an tu. Barulah segala aktiviti mesyuarat kita dan perjumpaan mingguan kita, mesyuarat mingguan, hari Rabu, perhimpunan mingguan yang dipanggil malam markas, hari Sabtu malam Ahad itu dibuat di Seri Petaling sehinggalah hari ini. Dan pada hari ini pun apabila COVID berlaku dan masjid-masjid telah ditutup dan aktiviti masjid banyak yang ditahan, maka dakwah tetap berjalan. Kita jalankan dakwah melalui rumah ke rumah. Kita duduk di rumah 10 hari, 4 rumah, 40 hari. Kita duduk di homestay, duduk di hotel, duduk di surau yang orang tinggalkan, tak pakai. Itulah rumah-rumah peribadi yang orang izinkan kita gunakan. Macam itulah. Jadi dakwah berjalan dalam masa COVID ni. Dan rombongan-rombongan tetap dikeluarkan, tetapi ikut SOP. Tak boleh ramai, satu rumah tak boleh lebih dari 8 orang. Begitu. Jadi rombongan ni ada yang 4, ada yang 8 orang, macam itulah. Kebanyakannya lah. Mereka tidak pergilah rumah ke rumah macam mana kita buat biasanya tu. Kerana apa? Ada ketakutan di kalangan masyarakat tentang COVID tadi. Jadi kita pergi selected houses, rumah-rumah yang tertentu yang dah tahu dakwah. Jadi kita banyak usaha atas orang-orang yang pernah ikut dakwah tapi telah mungkin telah kurang aktif. Bukan meninggalkan terus, kurang aktif. Jadi kita activate mereka balik. Jadi maknanya dakwah berjalan terus di Malaysia dan di seluruh dunia juga. Dan berlaku sikit perpecahan lah pada tahun 2017 di mana ada peristiwa apabila Maulana Saad Nabhat Bakar-Taum, Maulana Saad ni bin Harun bin Yusuf bin Ilyas. Jadi dia cicit kepada Maulana Ilyas Rahmatullahi, ya, anak cucu cicit lah, cicit pada Maulana Ilyas Rahmatullahi. Dia mengisytiharkan diri dia sebagai Amir Jemaah Tabligh, Hadraji lah, dalam bahasa India panggil Hadraji. Jadi ada orang-orang yang tidak setuju dengan perisytiharan beliau tu. Mereka telah keluar daripada kumpulan dakwah yang bermula di Nizamuddin dan masih kekal di Nizamuddin. Mereka telah keluar dari sana. Dan kemudian sekarang ni berlaku COVID, maka markas pun aktiviti telah bertambah kurang. Jadi Maulana Saad bagi tahu, doalah supaya Nizamuddin ni dihidupkan kembali ataupun kita berjumpa kembali di Madinah. Maksud dia bahawa Imam Mahdi akan muncul tidak lama lagi dan pusat dakwah akan kembali ke Madinah sebagai zaman Nabi SAW. Dan di sana kedua-dua kumpulan yang dipanggil, yang mengikut Maulana Saad Nizamuddin dan versi satu yang panggil Alami, kedua-dua kumpulan ini akan bergabung kembali di bawah kepimpinan Mahdi
Mahdi rahmatullah alaih. Jadi Mahdi lah, tak mati lagi, Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi akan pass the baton kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun ke dunia dan memimpin umat ni dan memerintah dunia secara Islam, kanun Islam selama beberapa tahun. Kemudian beliau akan wafat dan beliau akan ditanam di sebelah kubur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di Madinah. Inilah sejarah dia. Dan selepas itu umat ini, selepas kewafatan Isa alaihissalam, umat ini masih lagi mempunyai amir-amir, iaitu 3 orang lagi. 3 orang lagi, dan mereka ni dikatakan daripada Yaman. 3 orang daripada Yaman. Dan selepas mereka yang ketiga itu mati, maka sudah hampirlah dengan hari kiamat. Dajjal dah keluar, Nabi Isa bunuh Dajjal, Nabi Isa memerintah, lepas tu Dabatul fil Ar keluar, kemudian Ya'juj Ma'juj keluar, kemudian berlakulah matahari terbit sebelah barat. Dan ahli-ahli saintis NASA telah membuat prediction lah bahawa memang sekarang ni bumi sedang berubah paksi dia, dan akan sampai satu masa di mana matahari itu berada di sebelah barat. Jadi apa yang hadis beritahu itu betul. Jadi selama 3 hari 3 malam, 72 jam matahari tidak timbul-timbul. Akan berlaku malam selama 72 jam, dan pada pagi harinya itu matahari akan terbit pada sebelah barat. Masa itulah pintu taubat telah ditutup dan tidak ada akan terima taubat lagi. Dan kiamat akan menghampiri, dan dikatakan bahawa dalam hadis bahawa Allah akan hantarkan satu angin, dan angin itu akan bertiup, dan di mana ada orang yang beriman pada masa itu, orang yang beriman, setiap orang beriman akan mati. Kemudian barulah berlaku kedahsyatan kiamat tadi. Bagaimana dalam surah Zulzilat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, maknanya bergoncang, bumi bergoncang. Maka matahari bertembung dengan bulan, bintang-bintang, langit pun pecah, bumi hancur berdebu. Masa itu kiamat telah bermula. Jawapan sekali yang pertama, semua cakrawala, bumi, langit, bintang semua pecah hancur. Tak ada lagi yang tinggal. Semua mati. Kemudian yang tinggal hanyalah malaikat yang menanggung aras. Sebenarnya menanggung aras pun Allah suruh cabut nyawa. Maka mati juga. Tinggallah Israel seorang aja. Masa tu semua malaikat yang 10, Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan, semua dah mati dah. Semua mati. Tinggal Israel seorang. Bila Israel seorang, maka Allah firman pada Israel, siapa yang tinggal sekarang? Dia kata, saya seorang saja. Dengan kau ya Rab. Maka Allah bagi tahu bahawa kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup akan mati. Semua yang bernafas akan mati. Maka engkau pun kena mati juga. Dan kau cabut nyawa engkau sendiri. Masa itulah dia baru tahu rasa sakitnya cabut nyawa. Dia kena cabut nyawa dia sendiri. Bila dia dah mati, maka bumi dah hancur semua. Dah tak ada siapa lagi yang hidup. Tak ada satu bernyawa hidup. Maka Allah akan mengisytiharkan, liman al-malikul limanil muluk al-yawm. Milik siapakah hari ini? Allah seru 3 kali. Milik siapakah hari ini? Siapa yang berkuasa pada hari ini? Tak ada jawapan lah. Semua dah mati. Masa tu Allah akan jawab sendiri.
Lillahil wahidul qahar. Milik Allah yang maha perkasa. Kemudian semua dah mati, tak ada apa semua. Akhirnya bila Allah buat putusan nak adakan hari pembalasan, maka Allah hidupkan malaikat Israel alaihissalam, malaikat Israfil. Israfil akan meniup sangkakala yang kedua, maka semua akan hidup. Malaikat hidup menanggung arasy Allah. Masa di dunia dulu 4, sekarang jadi 8 orang. Kemudian malaikat semua hidup, malaikat Ridwan, Malik semua hidup. Semua menjalankan tugas kembali. Masa tu ada padang mahsyar. Padang mahsyar tu 50,000 tahun. Kemudian ada merentas titik sirat. Setirat mengatakan 1,500 tahun. 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun turun. Dan yang kedua kata 1,000 tahun naik, 1,000 tahun mendatar, 1,000 tahun turun. Kemudian manusia akan dibariskan dalam 120 saf. Pada 120 saf tu hanya 3 saf saja yang akan masuk ke syurga. Yang 117 saf masuk neraka. Yang ada timbangan amal baik dan buruk. Timbangan baik dan buruk tadi, siapa yang berat timbangan dia masuk syurga. Siapa yang berat amal buruk dia masuk neraka. Sehinggalah kalau dia beriman, sehinggalah yang baik melebihi yang jahat, walaupun dengan kadar 1 saja, dia akan dimasukkan dalam syurga. Dan ada juga orang yang amalan dia terlampau buruk banyak sangat, sehingga dia hanya ada kalimah la ilaha illallah saja dalam hati dia sebesar biji sawi. Yang itu akan keluar akhir sekali. Kumpulan terakhir yang telah berbilion-bilion, trilion tahun dalam neraka, akhirnya dia masuk surga. Dan bila dia masuk surga, maka Allah akan perintahkan pintu surga ditutup, pintu neraka ditutup. Tak ada orang boleh keluar masuk lagi. Dan Allah Ta'ala bawakan kehidupan tu dalam bentuk seekor kambing, dapat dilihat oleh orang ahli neraka, dapat dilihat oleh orang ahli syurga. Maka Allah perintah mereka sembelih hayat hidup tu, maut tu disembelih. Maut yang berbentuk seekor kambing disembelih. Maka maknanya tidak ada kematian selepas itu. Orang di syurga tak akan mati, orang neraka tidak akan mati. Jadi orang yang jadi ahli syurga gembiralah, pasal dia tahu dia tak akan mati, selama-lamanya tak akan mati. Enjoy. Orang neraka pula, dia akan menangis, nata darah, keluar nanah. Dia nangis, tapi Allah tak peduli, dia akan berada di sana selama-lamanya. Lepas tu Allah beritahu apa? Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang ahli syurga ni, dia punya aktiviti di antara yang diriwayatkanlah hadis adalah setiap hari tu ada beza-beza. Ada hari Senin aktiviti dia lain, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat adalah hari di mana semua lelaki ahli syurga akan datang berjumpa dengan Allah Ta'ala. Di satu maidan, di satu lapangan luas, sangat luas, dipanggil dalam ulama dipanggil Maidan Masjid. Jadi saya dapat cerita ni daripada almarhum Hafiz Muhammad Patel. Dia ni syura England yang memulakan kerja dakwah di England sejak tahun 60. Dia baru wafat lah dalam kurang 2 tahun lepas kot dia meninggal. Masa dia meninggal tu, lebih kurang 60,000 orang mengiringi jenazah dia di Dewsbury. Satu pengusungan jenazah yang terbesar dalam sejarah England. Bagi orang kafir pun heran, macam mana ada orang macam ni. Jadi dia beritahu, dia kata Maidan Masjid ni begitu luas sehingga
setiap orang ahli syurga lelaki yang dibawa ke Maidan Masjid dengan berkenderaan kuda. Mereka ni, kuda akhirat lah, mereka ni tak akan nampak satu sama lain. Dia tengok kiri, kanan, depan, belakang, tak ada siapa. Yang ada depan dia hanya Allah SWT. Seolah-olah dia sendiri berhadapan dengan Allah Ta'ala. Macam tu Allah buat besar sangat Maidan tadi. Dan di sana hari Jumaat kita akan berjumpa Allah Ta'ala mengikut susunan saf sembahyang Jumaat. Kalau kita sembahyang Jumaat sentiasa saf pertama, di Maidan Masjid kita akan berada di saf pertama. Tentulah. Lepas tu kita kena rebut sembahyang Jumaat ni saf pertama. Ya. Kita dapat berhadapan dengan Allah Ta'ala paling dekat sekali. Kemudian selepas ditutup pintu surga dan pintu neraka, maka pertemuan pertama manusia dalam syurga dengan Allah Ta'ala tu, hari Jumaat yang pertama tu, maka Allah mengalu-alukan kedatangan semua ahli syurga dan Allah Ta'ala beri keizinan. Sebab dalam Al-Quran Allah bagi tahu ma tastai anfusukum. Apa yang hati inginkan Allah bagi. Ma tastai anfusukum ni, apa yang hati ingin boleh minta. Jadi Allah bagi keizinan pada ahli syurga minta apa yang dia nak. Apa saja yang dia nak, dia boleh minta. Jadi masa itulah Allah Ta'ala mengurniakan apa saja permohonan peribadi setiap individu ahli syurga, manusia dan jin. Semua Allah kurniakan, Allah tunaikan. Semua sekali Allah tunaikan. Kemudian apabila manusia dah tak ada akal nak minta apa, mereka sab kepada nabi-nabi mereka. Tolong minta untuk mereka. Itu pun habis, sab pada rasul-rasul habis, sab pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun habis idea. Masa tu Allah kata, apa lagi nak? Tak ada apa ya Allah. Maka Allah bagi tahu sekarang ni aku nak tunjukkan keredaan aku pada kamu. Aku nak tunjuk aku punya wajah. Aku punya zat Allah Ta'ala tu. Macam mana rupa Allah Ta'ala yang sebenarnya. Maka Allah Ta'ala telah singkapkan 70,000 hijab dia. Masa Allah Ta'ala singkap satu hijab saja pada Nabi Musa AS, Nabi Musa pengsan di Bukit Tursina. Sekarang Allah singkap 70,000 hijab. Dan manusia akan nampak Allah dengan mata surga mereka. Nabi dah lihat Allah masa di Isra Mi'raj tu. Nabi sabda Nabi, aku telah lihat Allah, wajah Allah indah seindah-indahnya. Sekarang kita pula lihat. Bila kita lihat, ya Allah SWT, Allah Ta'ala begitu hebat, begitu cantik. Tak dapat nak dibayangkan kehebatan Allah Ta'ala. Kecantikan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala, ketinggian Allah Ta'ala, kita tak dapat. Maka pada masa itu, kita manusia ini bermohon pada Allah, manusia dan jin, ya Allah, izinkan kami sujud kepada Engkau. Sebab kami di dunia sujud kepada Engkau, tak lihat Engkau. Maka Allah kata, dah tak ada ibadat dah dalam surga. Tapi oleh kerana aku janji, aku beri tunaikan apa saja yang kamu minta, maka aku izin sekali sujud. Maka semua manusia, jin sujud pada Allah Ta'ala. Dan akhirnya begitu lama sekali kerana begitu khusyuk, begitu seronok sedapnya sujud pada Allah Ta'ala tu. Selepas memandang pada wajah Allah yang begitu gilang gemilang, manusia leka dengan sujud sehingga Allah Ta'ala sendiri bangunkan manusia dan jin. Bangunlah daripada sujud kamu. Maka manusia akan kata, ya Allah, kami baru sujud sekejap saja, bagilah kami lanjut lagi sujud. Maka Allah kata, tahukah kamu berapa lama kamu dah sujud? Kata, ya Allah, sekejap je. Tak, kata Allah. Kamu dah sujud kepada aku selama 800,000 tahun.
Sekarang kembalilah ni, sisi kamu di dalam surga. Sekarang risau tentang kamu. Tak balik-balik. Pergilah sana. Jadi inilah tuan-tuan. Dan kemudian Allah sebelum pergi, Allah Ta'ala istiharkan. Kamu dah tak ada apa nak minta pada aku, sekarang aku nak kurnia pada kamu. Maka Allah kata, aku redha dengan kamu. Jadi keredaan Allah Ta'ala ni didapati oleh semua ahli syurga. Semasa dalam syurga nanti di peringkat akhir sekali. Permintaan semua dah minta, tak tahu nak minta apa, Allah bagi keredaan dia. Dengan kurniaan daripada dia sendiri. Aku redha kepada kamu. Macam sahabat-sahabat yang lain tu, Sayyidina Abu Bakar tu, Allah dah redha dengan dia. Khadijah Allah redha dengan dia. Sahabat-sahabat 124,000, Allah redha dengan mereka di Hajatul Wida. Jadi kita ni orang awam yang lain ni dekat surga besok insyaAllah. Bahawa kita dapat keredaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala hantar kita balik. Dan lelaki, perempuan tak boleh datang. Tak boleh datang pada masjid lelaki je. Jadi kita pergi balik ke surga masing-masing. Maka kita lihat ada satu perempuan yang sangat-sangat cantik. Dan perempuan tadi lah, isteri-isteri kita tengok kita begitu handsome sekali. Maka dia tanya, siapakah kamu? Subhanallah, kata dia. Tidakkah kamu kenal aku adalah suami kamu? Tapi abang dah jadi cantik sangat, handsome sangat. Lepas tu kita kata, engkau ni siapa? Kami isteri abang lah. Rupanya isteri pun cantik juga. Rupanya apabila kaum lelaki menghadap Allah Ta'ala, kaum perempuan yang ada di surga mendapat juga limpahan daripada kurniaan Allah Ta'ala, dan mereka berubah menjadi satu wanita yang sangat sempurna, cantik. Berkali-kali ganda lebih cantik daripada dahulu ditinggalkan oleh suami dia. Hiduplah di sana selama-lamanya. Dengan boleh makan buah-buahan apa semua, minum air dan istana. Boleh buatlah. Kat sana orang dah tak minat dah nak main game dah. Nak ada handphone tak minat dah. Kerajaan masing-masing begitu luas sekali. Orang akhir masuk surga pun saiz dia punya surga tu 50 kali kerajaan Sulaiman bin Daud. Jadi macam mana agak orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar lah tu. Jadi inilah kehebatan kehidupan kita di surga nanti. Hanya bergembira, tidak ada ibadat, tidak ada sembahyang. Enjoy. Makan, minum, tidur pun tak ada. Berak pun tak ada, kencing pun tak ada. Peluh keluar berbau wangi. Waalaikumsalam. Begitu wangi sekali. Berak tak ada. Bayangkan kalau kita kena berak. Kalau kita berak, berak satu hari 0.5 kilo. Tapi kalau 1 juta tahun, berapa kilo taik dalam surga dah. Sebab itulah kita tak ada berak, tak ada kencing. Kalau kencing 1 juta tahun, boleh jadi anak sungai. Jadi kemudian buah pula, kalau kita makan, kita petik, kita makan buah. 1 biji, satu hari katalah 2 biji, 3 biji, 10 biji. Kalau besar mana pokok, banyak mana pun habis. Macam mana yang riwayat Imam Ghazali cerita tentang panjangnya hidup akhirat tu, maka Imam Ghazali beritahu, kalaulah dunia ni dipenuhi dengan biji sawi daripada bumi sampai langit, dan setiap 1000 tahun datang seekor burung patuk, itu pun satu akan habis. Tapi hidup di surga tidak akan habis. Jadi itulah, setakat inilah saja yang saya dapat ni, dah 3-4 minit, selagi dia mati tak sempat. Jadi kehidupan akhirat ni, itulah tujuan kita. Jadi dakwah, taklim, tanggungjawab kita dakwah ni ada hubungan dengan akhirat. Untuk kita dapat kedudukan yang tinggi sekali, paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah lah semua orang Islam yang ada kalimat Allah Rasulullah, walaupun sebesar zarah sekalipun, dia akan masuk syurga akhirnya.
Tapi kita tak nak jadi orang yang masuk surga akhir ataupun masuk surga melalui neraka. Kita nak direct sebagai VIP, yang mana Allah Ta'ala masukkan kita di awal-awal waktu sebelum hisap lagi. Ada satu golongan VIP tu, dia